Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid dan juga yang menonton video cikgu pada kali ini. Baik, untuk video kita kali ini, kita akan belajar matematik tahun 3 di bawah tajuk banding perpuluhan. Okey, untuk tajuk banding perpuluhan ni adalah berdasarkan kepada tajuk yang sebelum ni, iaitu kenal pecahan per 100 dan perpuluhan. Jadi penting untuk murid-murid menguasai dahulu tajuk yang sebelum ni, kerana apa yang kita dah belajar sebelum ni akan digunakan dalam tajuk banding perpuluhan. Okey. Baik, sebelum tu penting untuk murid-murid semua faham konsep perpuluhan, iaitu sebenarnya perpuluhan adalah bersandarkan ataupun berdasarkan kepada pecahan. Okey, berdasarkan kepada pecahan. Dan untuk perpuluhan hanya ada 3 pecahan yang terlibat. Hanya ada 3 pecahan yang terlibat, iaitu pecahan per 10, okay, pecahan per 100 dan pecahan per 1000. Okay? Hanya 3 pecahan ni sahaja yang akan terlibat yang dalam perpuluhan. Habis macam mana dengan per 2, per 8, per 5 semua? Okey, yang ni semua tak terlibat untuk perpuluhan. Okey, ingat dalam perpuluhan hanya ada 3 pecahan yang terlibat, iaitu per 10, per 100 dan per 1000. Okey, jadi untuk tahun 3, silibus tahun 3, kita hanya akan lebih fokus kepada per 100 lah. Kita akan fokus kepada pecahan per 100. Okey, jadi seperti yang murid dapat lihat di sini, tajuk pun banding perpuluhan. Jadi dalam tajuk perbandingan perpuluhan, kita akan bersandarkan kepada 2 rajah petak 100 ni lah. Okey, jadi untuk membanding perpuluhan, ada 3 langkah yang telah cikgu gariskan di sini. Ada 3 langkah yang kita kena buat. Okey, langkah yang pertama apa dia? Okey, langkah pertama, kita kena tuliskan pecahan. Okey, jangan lupa kita kena tuliskan pecahan. Okay, yang pertama kita perlu kenal pasti dahulu apakah pecahan yang diwakili oleh bahagian berlorek. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, untuk lorekan yang berwarna hijau, ada berapa yang berlorek? Kita tulis dulu dalam bentuk pecahan. So yang berlorek ada 10, 10 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Maafkan cikgu. So kita ada di sini 28 per berapa? Per 100. Okey. Itu pecahan untuk lorekan warna hijau. Bagaimana untuk pecahan bagi lorekan berwarna oranye? Okey. Untuk lorekan berwarna oranye atau jingga ni, dapat dilihat untuk yang menegak pertama ni 10 dan kita ada 1, 2, 3. So ada 13 per 100. Okey. Langkah pertama dah dibuat, iaitu tulis pecahan. Sekarang kita pergi pada langkah kedua. Langkah kedua dia apa? Langkah kedua adalah tuliskan perpuluhan. Okey, seperti kita dah belajar sebelum ni, perpuluhan ni kita tulis berdasarkan kepada pecahan yang ada. Okey, maka pecahan atau maka perpuluhan, okey, dalam bentuk perpuluhan dia akan jadi berapa? Sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan. Nombor apa yang kita nak tulis di belakang? Okey, soalan pertama cikgu, ada berapa digit di belakang? Selepas titik perpuluhan ada berapa digit? Berdasarkan kepada sifar ni ada 2 sifar, maka ada 2 digit. 2 digit ni kita nak ambil daripada mana? Kita ambil daripada pengangka. Okey, terus kita masukkan. Okey. So sebutan dia berapa? Berapa sebutan dia tadi? Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, video cikgu yang tajuk kenal pecahan per 100 dan perpuluhan. So kita sebut sebagai sifar perpuluhan 28. Jangan pula kalau awak sebut sifar perpuluhan 28. Salah. Okey, tak betul. Tak betul. So yang betul adalah sifar perpuluhan 28. Okey. Bagaimana pula dengan pecahan bagi lorekan rajah kedua? Okey. Sekiranya pecahan dia ialah 13 per 100, maka dalam perpuluhan adalah sifar perpuluhan berapa? Adakah sifar perpuluhan 13? Betul, sebutan cikgu sifar perpuluhan 13.
Okey, salah. Sebutannya adalah sifar perpuluhan 13. Okey, semula sifar perpuluhan 13. Okey, harap murid-murid dapat menguasai betul cara sebutan yang betul ya. Okey. Jadi, berpandukan kepada perpuluhan yang telah ditulis, step yang ketiga. Okey, step pertama dah, step kedua dah. Okey, step ketiga. Apakah langkah yang ketiga? Okey, langkah ketiga kita bandingkan. Okey, bandingkan daripada pertama kita boleh banding pada apa? Kalau ada rajah, kita boleh tengoklah yang mana lagi banyak, mana lagi besar. Yang lagi banyak itulah yang lebih besar lah sebenarnya. Jadi yang di sini yang lebih besar adalah sifar perpuluhan 28. Kalau kita tengok, kalau tak ada rajah, kalau rajah ni cikgu tarik, kalau rajah cikgu keluarkan, hanya ada perpuluhan, macam mana kita nak tahu? Okey, berdasarkan pada nombor perpuluhan tu sendiri. Okey, so kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang kedua, kita dapat lihat di sini ada dua rajah yang cikgu dah lorek. Okey, untuk rajah pertama kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 petak kecil yang berlorek. Okey, kita tengok pada step pertama. Step pertama, tuliskan pecahan. Okey, kita akan tulis sebagai 5/100. Okey. Okey, kita kira pula pecahan untuk lorekan warna merah. Okey, untuk yang merah ni dapat dilihat ada dua petak menegak ni yang penuh. Okey, so kalau ada dua yang penuh, kita tulis dia ada 10/10. So tambah 2 jadi, dia akan jadi 20/100. Baik, step pertama, langkah pertama selesai. Langkah pertama selesai. So kita terus pada langkah kedua, tuliskan perpuluhan. Okey, 5/100 kita akan tulis dalam perpuluhan berapa? Sifar perpuluhan. Okey. Ingat seperti cikgu bagi tahu tadi, yang telah cikgu terangkan tadi, digit selepas titik perpuluhan berpandukan pada pecahan. Kalau pecahan tu per 100 ada 2 sifar, maksudnya ada 2 tempat perpuluhan. Ada 2 digit di sini. Okey. Digit ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada pengangka. Sekarang pengangka hanya ada 1 digit. Macam mana kita nak buat? Okey, tengok betul-betul. Kita ambil 5 ni, 5 kita ambil, kita letak pada paling hujung. Yang paling hujung. Letak di situ 5. Habis, kalau letak sini 5, sini nak letak apa cikgu? Okey, di sini kita akan tambahkan nombor sifar. Maka dia akan jadi berapa? Sifar perpuluhan sifar 5. Okey? Baik, bagaimana pula dengan perpuluhan untuk rajah yang sebelah? Okey, rajah yang kedua ni, kalau kita tengok pecahan dah ada. Okey, perpuluhan pula. Perpuluhannya adalah kita tulis sebagai sifar perpuluhan. Okey, selepas titik ini kita berpandu pada penyebut. Penyebut dia 100, 2 sifar, maksudnya ada 2 tempat perpuluhan. Ada 2 tempat perpuluhan, ada 2 digit. So digit apa yang kita nak ambil? Kita nak masukkan. Kita ambil daripada pengangka, terus masukkan. So kita ambil sebagai 2 sifar. Okey? Okey, seperti yang cikgu cakap tadi. Okey, cikgu buang ni. Okey. Kalau sifar berada di tengah-tengah, boleh tak kita abaikan? Kalau sifar ni berada di tengah-tengah, boleh tak kita abaikan? Okey, jawapan dia tak boleh. Tetapi jika sifar berada di hujung, jika sifar nombor perpuluhan ni, sifar berada di hujung sekali, kita boleh juga abaikan. Macam mana? So kita boleh tulis 2 cara. Ni yang pertama. Cara kedua kita boleh tulis juga sebagai sifar perpuluhan 2 sahaja. Okey? Ingat jadi lepas ni sekiranya murid-murid ada jumpa nombor perpuluhan tu macam sifar perpuluhan 6, maksudnya belakang ni ada sifar sebenarnya. Ada sifar cuma kita abaikan ataupun dia tak nampak. Okey? Ingat Boleh Okey. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita nak bandingkan 2 nombor perpuluhan ni, sama ada ini atau yang ini, mana lebih besar? Mana yang lebih besar?
Okey, yang lebih besar adalah sifar perpuluhan 2 ataupun sifar perpuluhan 2 sifar. Sebab apa dia lebih besar? Sebab yang pertama, kalau kita tengok, ni sifar perpuluhan 2 sifar. Dia ialah 20%. Ada 20 petak berlorek. Ini ialah sifar perpuluhan sifar 5. 5%. Hanya ada 5 petak berlorek. Maka yang lebih banyak ataupun nombor lebih besar adalah petak berlorek merah lah. Yang sebelah kanan ni. Yang sebelah sini So yang lebih besar adalah sifar perpuluhan 2. Yang lebih kecil adalah sifar perpuluhan sifar 5. Okey. Baik, ada lagi satu perkara yang cikgu nak ajar, iaitu nilai tempat. Okey, nilai tempat bagi perpuluhan. Okey. Dalam kita belajar sebelum ini, dalam nombor bulat kita ada apa? Sah, puluh, ratus dan ribu, betul? Okey. Itu untuk nombor bulat. Okey, untuk nombor perpuluhan, okey, sebenarnya sah ni yang paling kecil dalam nombor bulat lah. Okey, tapi dalam perpuluhan, yang paling kanan ni kita sebut sebagai sah. Kemudian akan ada titik perpuluhan. Okey, selepas titik perpuluhan, selepas titik perpuluhan, nilai tempatnya adalah yang pertama ni per 10. Okey, yang kedua, digit yang kedua, nilai tempat dia per 100. Okey, so ini contohnya sifar perpuluhan 32. Okey, sebutan dia sifar perpuluhan 32. Jangan awak sebut sifar perpuluhan 32, salah. Okey, ini nama tempatnya. Okey, itu dalam perpuluhan lah. Awak kena fahamkan betul-betul. So ingat sebutan dia sifar perpuluhan 32. So nilai tempat untuk sifar adalah sah. Okey, nilai tempat untuk 3 adalah per 10. Nilai tempat untuk 2 adalah per 100. Okey, so ingat dia betul-betul Okey. Contohnya, kalau adalah nombor perpuluhan, kita tulis sebagai sifar perpuluhan 76. Okey, macam mana kita nak tulis dalam masukkan dalam jadual nilai tempat ni? Okey, kita akan tulis sebagai sifar, kemudian ada titik, 7 dalam nilai tempat per 10 dan 6 dalam nilai tempat per 100. Okey. So ini adalah silibus untuk tahun 3. Jadi untuk tahun 4 nanti awak akan belajar ada lagi 1 per 1000. Kemudian akan ada pula nilai tempat sini puluh, ratus, macam biasalah, macam nombor bulat sebelum ni. Tapi untuk silibus tahun 3, awak fahamkan betul-betul yang ini. Faham dan ingatlah, hafal. Okey. Jadi rasanya untuk pengajaran cikgu hari ini, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 99. Okey. Jadi rasanya setakat itu dulu video pengajaran cikgu untuk tajuk banding perpuluhan, dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.